Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan di alam maya. Apa khabar saudara semua? Apa khabar Ibrahim Cik Muda? Apa khabar saudara Mizi Aziz? Saya mendoakan agar anda semua sihat walafiat dan bahagia bersama keluarga. Saudara Lan Besong, saudara Azra, saudara Nazarudin Roslan, Syuhaimi, ya, saudara Syuhaimi Megat Rizwan, Habizal Yahya, saudara ini Aksa, Roslila, Nenek Porak, Busu Kasim, SG Tan, Awayu, Khairul Anwar Khairul, Rozali Saleh, Isyamuddin Ishak, saudara Rosli Mish, Future Vision, saudara Habiz Yahya, yang ini sebelah Instagram, yang ini dalam Facebook, saudara Herman Ahmad Mohani, Cik Khair, Limah Cekok, nama sedap, Diana Adia, terima kasih hadir dalam Instagram. Teman-teman, kalau ada sesuatu terkendala dalam Facebook ataupun boleh lari pergi Instagram. Kalau di Instagram pula ada masalah, lari pula ke Facebook. Begitulah. Setakat ini saya cuma mampu ada dua saja, iaitu melalui Instagram ataupun Facebook saudara. Dan saya harap saudara supaya like, share dan join sekali, subscribe. Ataupun ada loceng kat bawah tu, tekan loceng tu. Tidak ada sebarang bayaran dikenakan. Percuma, jangan risau. Tugas saya saban malam akan memberi pencerahan, tiada lebih, tiada kurang daripada itu. Tujuan saya agar kita, warga bangsa, damai, cinta damai, kita dapat memahami suasana, situasi negara masa kini. Dan kalau sedikit mungkin ada culipan daripada pemikiran saya dan kenyataan-kenyataan yang saya dapat daripada teman-teman yang mengirim melalui Facebook ataupun Instagram. Baik saudara Rubidin, apa khabar Pok Cham, ya Ruby? Saya mendoakan Ruby bahagia bersama pasangan, ya. Teman-teman saudara Yusri, saudara Ismi, bahagia bersama keluarga, saudara Tok Wan, Azim, Ismi, ya. Baik saudara, saya harus memberikan pencerahan dahulu. Malam tadi saya minta maaf tak dapat saya menyantuni semua kerana ada gangguan internet dan sebagainya. Biasalah kita, telefon saya ni sering terganggu, tak tahu kenapa. Baik, saya hari ini tanggal 9 Julai, hari Jumaat saudara, ya. Suasananya amat menggerunkan saya sebenarnya. Suasana tidak begitu baik. Hari ini hari Jumaat, sepatut penghulu segala hari kita mengharapkan adalah sesuatu yang baik, tapi COVID-19 masih mengganas dan menyerang. Hari ini peningkatan begitu ketara sebab semalam 8,868. Jadi 3 hari berturut-turut peningkatannya naik daripada 7,000 2 hari lepas, kemudian dia naik 8,868. Hari ini 9,180, bukan sedikit saudara, 9,180 untuk hari ini saja. Dan jumlah warga kita yang dijangkiti oleh virus corona sudah pun mencecah 817,838. Keadaan ini tentulah tidak begitu menyenangkan kita kerana kematian masih ada lagi, iaitu 77 kematian. Jumlah kematian sudah pun meningkat pada 5,980 orang. Sebab itu saudara, saya tidak mahu kehilangan saudara. Saya yakin saudara-saudara kita pun tak mahu kehilangan saudara. Jadi yang terbaik kita jaga kita punya diri kita jaga kebersihan kita. Kalau tiada keperluan, duduk di rumah. Elakkan sentiasa berada dalam penjarakan sosial. Kalau keluar pakai tutup pelitup. Kita jaga diri kita lah saudara. Kita jaga keluarga kita. Bahagiakan keluarga kita. Janganlah kehilangan kita itu memberi kesengsaraan, kepedihan. Suasana begitu tenat sekarang ni saudara, ya. Di Perlis bagaimanapun masih lagi kekal satu jangkitan. Tapi di Kedah ada peningkatan amat ketara. 2 hari berturut-turut. 2 hari dulu, 3 hari dulu 158, kemudian dia naik 360. Hari ini 417 saudara. Kemudian di Pulau Pinang semalam 140, hari ini 142. Masih lagi bertahan. So diharapkan anak-anak mami, combi-combi, nana-nana, jagalah keluarga kita. Begitu juga di Perak. Alhamdulillah semalam saya berdebur yuk. Mungkin dah gamaknya epic yuk lebur menjerit, maka kuranglah
Sebab semalam tiba-tiba daripada 187 3 hari dulu dia meningkat sampai 543. Dan hari ini dia susut balik 241. Jadi orang Perak, yop, jaga diri elok-elok. Mikema jangan keluar kalau boleh, tak payah nak merayap. Usahlah duduk rumah aja. Apa yang ada itu makan aja lah. Nak buat macam mana dalam keadaan susah ni? Saya tahu saudara terpaksa keluar untuk mencari rezeki, tapi keadaan tidak mengizinkan. Di Selangor, astagfirullahalazim, semalam 4,152, hari ini naik lagi, iaitu 4,400 warga Selangor. Saya yakin ini semua datang daripada kluster-kluster kilang. Sebab di Selangor, di Negeri Sembilan pun meningkat. Semua ini kawasan-kawasan kluster perkilangan. Sebab di wilayah persekutuan pun dia terus meningkat. Semalam 1,133. Hari ini 1,271. Di Putrajaya ada susut daripada 47 pada 16. Dan Negeri Sembilan sebagaimana yang saya katakan, bertahan pada angka 809. Bukan sedikit saudara ya, sebab negerinya kecil. Semalam di Negeri Sembilan dia naik daripada 788 kepada 897. Hari ini 899. Satu jumlah yang agak tinggi bagi sebuah negeri yang penduduknya tak begitu ramai. Negeri Sembilan, negeri kocik aja. Macam mana lah jam? Saya menggambarkan bagaimana teman-teman kita di Negeri Sembilan tentulah berada dalam kesukaran, ketakutan melihat peningkatan yang begitu ketara di Negeri Sembilan. Di Melaka juga ada peningkatannya. Semalam 183, hari ini 222. Di Johor ada sedikit susut. Saya seriau sebab Johor ni dulu memang antara kawasan atau negeri yang menyumbang angka yang agak besar. Tapi Alhamdulillah dia dah mula susut. Daripada 336 semalam, hari ini 315. Saya berdoa agar warga Johor dapat mengekalkan rentak memutuskan jaringan COVID-19 ini. Di Pahang, saya pun tak tahu bagaimana Pahang boleh begitu meningkat. Semalam 152, hari ini 214. Sebab saya lihat di Pahang ni dia macam dia punya gelombangnya tinggi, turun naik. Sebab di Pahang 5 hari dulu 312, kemudian dia turun 180, naik balik 258, dia turun 152, hari ini naik balik 214. Jadi itu keadaan di Pahang yang tidak menentu. Di Terengganu alhamdulillah masih 2 angka, walaupun ada peningkatan, tapi masih 2 angka boleh tahan lagi lah. Sebab semalam 68, hari ini 82, saya kata ada peningkatan. Tapi berhati-hati, saya lihatkan 2 hari berturut-turut ada peningkatan. Daripada 43 dia naik 68, hari ini 82. Di Kelantan nampak gayanya memanglah agak kelegaan, tetapi Kelantan juga ada dia punya bunga-bunga peningkatan. Sebab daripada 118, mula-mula 114, itu 4 hari dulu. Kemudian dia naik 118. Kemudian dia naik lagi 123. Dan semalam dia naik 135. Hari ini meningkat lagi 151. Jadi graf di Kelantan tu begitu. Meningkat. Dia tidak ada gelombang, tapi ada graf peningkatan. Walaupun tidak ketara, tapi banyak. Bukan sedikit. Di Sabah masih lagi dalam keadaan yang limbo. Limbo tu maksudnya sekejap ada, sekejap rendah, sekejap tinggi. Hari ini tinggi. Sebab semalam 279. Juga di Sabah seperti di Kelantan, iaitu daripada 263 dia turun 225, kemudian dia naik meningkat 244, dia naik lagi 279, dan hari naik 323. Jadi warga Sabah, pastikan kita jaga kebersihan, jaga penjarakan sosial kita. Di Labuan juga ada peningkatan, dia turun naik. Daripada 82 dia naik 93, kemudian dia turun 64, hari ini naik balik 80. Bagaimanapun Labuan masih lagi kekal pada 2 angka. Begitu juga di Sarawak. Saya ingatkan Sarawak adalah kelegaannya. Sebab 4 hari dulu 424, kemudian dia turun 286, dia naik sedikit 289. Kemudian dia turun sikit 281, tapi hari ini melonjak 406. Itu keadaan laporan di setiap negeri yang saya dapat berikan. Jadi saya mengharapkan agar kita semua jagalah diri kita, kita jaga keluarga kita. COVID-19 ini terus mengganas. Saya tak tahulah kenapa. Sebab sekarang ni situasinya amat teruk saudara. Di hospital Angkatan Tentera, iaitu Hospital Tuanku Mizan, terpaksa membuka pusat rawatan kecemasan. Dia menggunakan tempat parking kereta di tingkat bawah. Kalau selama ini digunakan untuk parking kereta, sekarang ni dah letakkan, saya nampak dapat kiriman gambar, meletakkan katil-katil sebagai persiapan
bahawa nampak gayanya serangan virus corona ini masih terus mengganas. Kalau pusat rawatan tentera juga sudah bersiap siaga. Walau bagaimanapun macam pusat kesihatan tentera Tunku Mizan itu memanglah dia walaupun dekat parkir tapi siap dia punya alatan kecemasan, tempat oksigen dia apa semua itu memang state of the art hospitalnya. Bagaimanapun dalam keadaan yang siap siaga saudara. Jadi sebab itu saya juga menerima kiriman malam tadi daripada teman-teman yang bertugas frontliner yang tinggal, yang bekerja, yang ataupun bertugas di hospital di Kelang. Dia kata mohon sangat-sangatlah kepada ketua pengarah. Dia kata kami di semua frontliner hospital Kelang disaster sekarang ni tengah tenat ni, dia kata klinik-klinik pakar ACC akan ditutup bermulai hari ini jam 1 tengah hari. Serta-merta hospital Kelang akan jadi center COVID hospital sama macam hospital Sungai Buloh. Artinya kawasan dia hospital di Kelang juga sudah berubah daripada hospital biasa menjadi hospital untuk frontliner merawat jangkitan COVID-19. Memanglah kalau di Kelang itu banyak kilang di sana. Tentulah ini siap siaganya Sofian, you di Kelang dulu Saudara Sofian. Yang duduk di Kelang berhati-hati kan sebab Kelang pun dah mula tenat. Kerana sekarang ni hospital Tengku Ampau Rahimah sekarang ni sedang bertarung dengan rawatan COVID-19. Sebab itu saya katakan saudara, kita harus appreciate ataupun kita menghargai teman-teman kita yang bertugas sebagai frontliner. Bukan hanya doktor, bukan hanya jururawat, pemandu kereta ataupun hospital assistant, dan teman-teman kita yang bertugas anggota pasukan keselamatan, tentera, polis, rela yang menjaga kawalan supaya tidak berlaku rentas sempadan dan sebagainya. Jadi sebab itu saya minta kita santun mereka dengan baik. Janganlah kadang-kadang kita ada punya pelepasan surat dan sebagainya nak tunjuk ini surat, tak boleh. Sampai kalau mereka minta kita berhenti. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat malam cik, apa khabar, boleh saya bantu. Berilah senyuman kepada mereka supaya mereka yang bertugas tu ada dinilai. Ini tidak, kadang-kadang saya perhatikan bila ditahan saja oleh pasukan keselamatan mula nak tunjuk diri itu siapa besar. Itu keadaannya saudara. Jadi sekarang ni Kementerian Kesihatan Malaysia yang bagi Tan Sri Nur Hisham dan Ketua Pengarah Bidang Awam yang bagi Tan Sri Muhammad Khairul, kita minta lah duduk semeja, duduk bincanglah dengan antara Ketua Pengarah dengan Ketua Pengarah bahagian untuk membantu sistem kesihatan kita, iaitu untuk mengelingkan segera. Jadi mana-mana jururawat yang sedang dalam latihan tu ambil lah, walaupun mereka dalam pasal 1 atau pasal 2. Begitu juga doktor-doktor latihan terus serapkan. Jangan kita tunggu nak tunggu selesai ke dan sebagainya. Sebab ini sekarang ni saya nampak kalau naik sampai 9,000 lebih. Ini bukan satu benda yang kecil saudara. Ini is a disaster. Ini satu kemustahan saya lihat saudara. Dan untuk hari ini tempoh 9 hari saudara. Hari ini 9 Julai. Yang terkumpul untuk bulan ini saja sudah 65,859 warga kita keseluruhannya yang terkumpul untuk bulan Julai ini. 65,859 yang dijangkiti oleh virus corona. Ini bukan cerita diada-adakan. It's a real. Jadi saya haraplah saya melihat hospital-hospital dah penuh dan frontliner kita tenat. Saya melihat punca lain tidak. Kerana kadang-kadang pimpinan tidak mau menangani secara total. Masih lagi bertolak ansur sana, bertolak ansur sini. Kilang-kilang tutuplah. Seandainya kalau kilang-kilang ini degil, masih lagi nak buka, warga TNB mudah saja offkan dia punya bekalan elektrik. Ini sepatutnya kita lockdown untuk 14 hari atau 21 hari. Apalah salahnya? Kemudian semua kilang-kilang dulu pergi spraykan gunakan sanitizer ke. Jadi warganya pergi buat swab test, disiasat satu persatu. Kalau warga asing kita tak boleh tolerate saudara. Janganlah kerana seorang mereka maka jadi outbreak. Kalau saudara melihat menonton gambar wayang dulu ada cerita filem Outbreak. Hanya kerana seekor monyet punya pasal saja satu Amerika. Itu filem lah gambarannya. Dan hari ini begitu juga satu dunia. Dan kita harus berjaga-jaga. Sebab itu saya berkali-kali minta dah 5-6 bulan dari dulu saya kata tutup negara kita ni. Jangan bagi orang masuk. Tapi nak macam mana? Pimpinan masih lagi degil.
So mereka memikir, saya tak tahulah, memikirkan diplomatik ke, memikirkan soal perniagaan ke, memikirkan soal poket ke. Saya tak tahulah sebab industri pelancongan lumpuh totally. Hotel lepas satu tutup. Kalau hotel tutup, orang tak ada kerja. So jadi kadang sekarang ni apalah salahnya kita berkorban untuk 14 hari ataupun 21 hari ataupun untuk sebulan. Kita tutup dulu sebab saya katakan macam mana apa berlaku di China, di Wuhan. Itulah pusat awalnya, tempat awalnya jangkitan merebaknya penyakit virus corona. Tapi kerajaan negeri China dia tutup terus. Dia tak bagi keluar langsung. Sediakan makanan apa semua dihantar selama 14 hari. Akhirnya hari ini okey. Malahan di Guangzhou hari ini ada perayaan, bahawa perayaan kebebasan Kota Raya Guangzhou sudah bebas daripada COVID-19. Jadi kita ambil lah benda ni sebagai pengajaran, sebagai ilmu. Jangan kita rasa diri kita hebat, kita pandai saja. Itulah keadaannya saudara. Jadi kalau saya cakap lebih daripada COVID ni menyerap darah. Sebab saya bukan pasal apa, saya tidak mampu untuk mengalami kehilangan keluarga. Hari ini seorang teman saya, Datuk Seri Haji Yunus, beliau sedang bertarung. Saya sedih sebab saya dapat tahu dia kiriman daripada anak dia bagi tahu bahawa sekarang dia tengah koma di Hospital Ampang. Kita nak pergi tengok, tak boleh. Dan beliau bukan hanya dia seorang saja, isteri dia pun kena juga. Puncanya pergi ke supermarket, pergi beli barang. Itu aja puncanya. Jadi dalam keadaan begini, kalau kita tak kawal, apa nak jadi negara kita ni? Kita biar begitu. Dan masih lagi nak buka kilang. Betul kita tahu ekonomi, tapi dalam keadaan sekarang ni, ini akan membuatkan bukan hanya ekonomi buruk, koyak rabak poket kita nanti. Apalah artinya kita mendapat wang 500,000 tapi waktu yang sama kita kehilangan keluarga. Apa reti semua tu? Inilah masalah saudara. Jadi tak apalah saudara, saya beralih daripada laporan COVID dan komen-komen saya berhubung dengan COVID-19. Saya minta kita jaga diri kita, jaga keluarga kita, pastikan kita jaga kebersihan. Kalau kita keluar, masuk rumah saja, pakai sanitizer, cuci tangan apa semua. Kalau kita bersentuhan dan sebagainya. Jangan kita pergi beli barang kerana bersentuh, dah kena pula. Sebab ini dia tak tahu kita berperang ni sekarang. Kalau kita berperang dengan musuh yang kita nampak, senang saudara. Tahu, wah itu komunis, bam, kita boleh tembak. Boleh. Ini musuh yang kita tak tahu. Mereka menyerang bila-bila masa. Kita tak tahu di mana-mana. Ini masalah yang kita hadapi sebenarnya. Jadi janganlah pimpinan, janganlah tunjuk pandai saja. Dengarlah sikit cakap orang. Ini masalahnya kadang. Jadi Nazri Aceh, Presiden UMNO kata kerajaan gagal. Kenapa MP UMNO masih? Itu sejak lagi bab kemudian. Saya ini bab politik ni saya nak santun ni pelan-pelan saudara ya. Dan saya kadang memang saya bersetuju dengan pandangan saudara begitu. Tapi saya minta maaf saudara, kita santun ni bab 1, bab 2, bab 3. Itu cara saya minta maaf saudara kalau saya terkasar pada saudara tadi. Sebab saya nak menyatakan bahawa cara saya live saya, mula-mula saya bagi laporan tentang COVID, kemudian kita masuk tazkirah. Satu persatu saudara, sabar. Saya minta saudara sabarlah. Jangan risau saudara, saya akan tangani, saya akan santuni satu persatu saudara ya. Baik, kita dalam bab tazkirah ini sebenarnya yang dituntut adalah ikhlas. Keikhlasan itu dituntut oleh agama kita. Sebab ikhlas amatlah kita perlukan. Kerana inilah landasan bagi setiap amalan itu untuk diterima. Bila kita solat pun kita ikhlas. Kita bukan solat kita tunduk bangun, tidak. Kita ikhlas. Kita pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memperakui kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh besar mana dosa kita, jangan malu dengan Allah. Tunduk dan kita minta ampun. Jangan, kalau kita sama manusia ni, kalau buat dosa ke buat salah, kita lari. Bukan begitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, saudara. Lagi susah, lagi kita rapat dengan Allah. Saudara. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya seseorang akan mendapatkan anugerah ataupun balasan daripada Allah sebatas apa yang dia niatkan, asalkan di hatinya ada keikhlasan. Kemudian Sufyan As-Sauri rahimahullah mengatakan, tidaklah aku mengobati suatu penyakit yang lebih sulit daripada masalah niatku. Jadi kalau keikhlas ini, kalau diri tak ada ikhlas, itulah penyakit sebenarnya. Dan penyakit ini terlalu sukar untuk diubati. Bila kita membantu sahabat, kita bantu dengan ikhlas. Jangan sebab itu dalam sabda junjungan, tangan kanan memberi, tangan kiri tak boleh tahu. Mesti benar-benar ikhlas. Kemudian Abu Qasim Al-Qushari
rahimahullah menjelaskan, ikhlas adalah meninggalkan al-haq, hak Allah dalam hal niat melakukan ketaatan, iaitu berniat dengan ketaatannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Bukan kerana cita-cita kita ataupun mencari kedudukan. Dengan kita ikhlas. Kalau kita berjuang, saya berjuang dengan ikhlas. Sebab itu saya membuka live saya tiap-tiap malam ini dengan penuh keikhlasan. Memanglah kadang-kadang letih juga saya tiap-tiap pagi cari bahan apa semua. Tapi bagi saya suka sebab saya mendapat informasi yang terkini. Jadi setiap yang datang dalam wall saya tu, saya dapat menghayati. Kadang-kadang ada yang orang masuk, kadang ada orang marah. Kalau marah, saya tahulah bahawa saya bukanlah manusia yang sempurna. Saya adalah kesilapan saya mohon maaf. Kita jangan lari daripada sebab insan, tiap insan melakukan kesilapan. Kalau saudara nak marah pada saya, marahlah, saya nak buat macam mana. Kalau 1000 orang yang mendengar, menonton saya punya live ini, kalau yang marah tu 10 orang tu, okey lah. Takkan kita dapat 1000 orang ikut dengan kita. Dan saya pula bukannya niat saya untuk menarik orang untuk percaya pada saya. Tidak, saya memberi gambaran, memberi pencerahan. Lain tak ada saya ya. Okey. Mutiara kata kita ialah semua orang melakukan kesilapan. Tapi kesilapan itu mestilah diperbaiki, bukan untuk diulang kembali. Setiap manusia yang ada di dunia ini pasti melakukan kesilapan. Tapi kesilapan itu jangan kita bangga dengan kesilapan. Jangan kita mau mengulangi kesilapan. Dah tahu itu silap, perbaikilah kesilapan itu. Kalau kita meneruskan kesilapan, kita akan terjerumus ke dalam lembah yang lebih hina lagi. Itu kata-kata mutiara. Semoga semua kita berada dalam rahmat Allah. Kata-katanya adalah semua orang melakukan kesilapan. Tetapi kesilapan itu mestilah diperbaiki, bukan untuk diulangi kembali. Itu kata-kata mutiara kita sebagai pedoman hidup kita. Kita duduk menong-menong sambil dalam keadaan lockdown ini, tak boleh keluar rumah, sambil menghirup secangkir kopi. Saudara Taramsyah daripada Muar, dia rajin mengirim saya kopi daripada Muar. Terima kasih Saudara Taramsyah. Sedap kopi dia. Jadi bila kita duduk, kita menong. Jadi kita melihat kesilapan-kesilapan yang kita lakukan dan jangan kita fikir untuk mengulanginya. Baik saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Banyak teman-teman tanya kenapa tak ada e-commerce. Saya kata dalam keadaan sekarang ni tak ada keperluan untuk saya buka e-commerce kerana semua orang dalam keadaan susah. Saya tahu. Jadi saya bercakap pencerahan e-commerce nanti semua dalam keadaan susah. Jadi nanti membuatkan, kalau saya kata tentang daging manis di Pareha, orang Teliu. Saya cerita Baulu Berdal, orang Teliu. Saya cerita tentang rendang tok juga orang Teliu, sedangkan tak ada kemampuan, tak baik. Jadi saya fikir tak payah kita akan e-commerce. Begitu juga teman saya Saudara Zul daripada toko jamu Kemaman. Saya minta maaf Saudara Zul, sabar, insya-Allah selepas dalam keadaan reda nanti saya akan kembali pada e-commerce. Jadi berhubung dengan moratorium ni, saya masih lagi mendapat sungutan daripada teman-teman. Rupa-rupanya dah kabar dari rupa. Jadi saya haraplah agar Menteri Kewangan, mereka yang berada di bank negara, fikirkan yang terbaik untuk rakyat. Bukan kita fikir yang terbaik untuk bank. Kasihanilah rakyat. Mereka terbeban dengan kehidupan yang terlalu sukar. Bila anda design ataupun anda letakkan, dia mudah saja. Untuk perkiraannya, waktu sekarang rakyat susah. Bukan mereka nak ambil kesempatan. Bukan mereka tak mau membayar hutang. Cuma mereka minta supaya ditangguhkan hutang itu. Ditangguhkan pembayaran itu dalam keadaan suasana yang sebegini. Dan mereka akan bayar balik bila keadaan normal. Jadi apalah salahnya, berhentilah dulu. Berhenti dulu, ganggu fikiran dengan hantar surat. Berhenti dulu dengan ambil tindakan mahkamah. Stop dulu, beri kelegaan. Jangan berikan rakyat dalam keadaan hidup dalam keadaan impian yang mimpi-mimpi ngeri yang mengganggu mereka. Jadi keadaannya, saudara, hutang nak bayar rumah. Hutang rumah, bank tutup lagi. Mereka yang beli rumah, malahan macam saya katakan 2 minggu, 3 minggu lepas, rumah tak siap. Lepas tu kena potong gaji, kena bayar. Jadi kalaulah ada mereka yang membeli rumah tapi rumah tak siap, jangan dipotong gaji. Berikanlah mereka kesempatan untuk hidup, meneruskan kehidupan. Jadi saya haraplah moratorium ini dikaji sebetul-betulnya. Bukan niat untuk mereka tidak membayar hutang, tetapi menangguhkan pembayaran.
Jangan pula dikenakan bunga, dikenakan faedah, dia ambil kira dari awal atau tak bayar ni. Jadi akhirnya kita merasakan bank ni Yahudi je. Sebab itu dalam Islam ditegah, dilarang kita ini terjebak dalam riba. Bila ada faedah, ada bunga, sebenarnya itu riba, menyusahkan. Jadi saya tak mau sebutlah mana-mana bank. Malahan saya cakap terus terang, ada bank di Malaysia ni yang dikuasai oleh bukan Melayu, dikuasai oleh bukan Islam, menawarkan lebih baik. Contoh moratorium semua, tapi saya tak mau sebutlah, nanti nampak ni kita resis dan sebagainya saudara ya. Dan paling penting sekali ialah kumpulan wang sekolah pekerja bila nak bagi sebenarnya. Dan janganlah bagi 1,000 dulu sebab dah lama ni. Kalau orang Perak, orang kampung lama penuh tak megang duit. Macam itulah keadaan sekarang ni rakyat. Rakyat tengah dinanti. Pimpinan memberi pengumuman, lebih pengumuman, tapi bila? Macam menanti buah tak gugur, kata orang Perak. Akhirnya tunggu. Hidup mesti berjalan. Rumah mesti ada makanan. Anak-anak nakkan makanan. Ini bukan soal cerita pakaian. Api, okey, alhamdulillah. Datuk Samsul Nasrah kata okey, boleh ditangguhkan sampai bulan lepas, bulan Julai nanti. Okey, terima kasih Datuk. Air macam mana? Jangan sampai pula ni besok bulan depan dah sibuk pula air kena potong. Kita tak mau pula apa berlaku di Kelantan tu, bekas pengarah ini Jabatan Air di Kelantan dah kena seret ke mahkamah. Katanya saya tak tahu atas tuduhan rasuah dan sebagainya. Jadi kalau itu sikap mereka, padan pun di Kelantan tu air sampai sekarang berkarat aja. Kalau mereka yang berada di situ, mereka yang menguasai kewangan dan sebagainya, tidak amanah. Bila nak selesainya? Saya tak menuduh tapi bila kita dengar benda begitu saya terkejut. Sebab ini negeri yang diperintah ditadbir secara Islam. Dan dah berapa lama dah pas pemerintah, takkan ada benda-benda macam ini. Masalah air tak selesai lagi. Itu masalah yang saya akan menegur. Bagi saya tak ada masalah bagi kita. Kalau yang baik kita kata baik. Saudara apa ini, dan kita mengingatkan kerajaan, janganlah berbelanja tanpa had. Ini pinjam, ambil duit, belanja pun kita tak tahu. Kalau betul-betul nak bagi baku makanan, bagi biar betul-betul sama. Kadang sekarang ni rakyat, saya tadi terima daripada salah teman saya di Ishak daripada Taiping, dia hantar. Sebenarnya saya tak tahu, dia tengok gambar tu. Dia hantar gambar, saya tak tahu di mana gambar tu dirakamkan. Saya tak tahu di mana peristiwa itu berlaku, tapi saya sedih. Sebagai manusia, sebagai rakyat yang cinta damai, rakyat yang harmoni, saya amat sedih, saya terasa begitu, tak tahulah, saya tak. Orang berebut nak ambil makanan rupanya. Berebut-rebut macam kelekatu. Macam semut mengurungi gula. Nak ambil sekampik gula, nak ambil sekampik beras. Astaghfirullahalazim. Berebut. Ini bukan lagi soal Melayu, brother. Saya nampak tu warga bangsa berbagai kaum bertolak-tolak, berebut-rebut. Saya dalam keadaan ini saya teringat peristiwa di Mesir. Satu ketika bila datang lori makanan, orang bertolak-tolak untuk mendapatkan makanan bekalan roti. Sampai ada yang kena langgar, sampai ada kena pijak dan sebagainya. Ini juga gambarannya. Saya tanya Daud, saya hantar kiriman pada Saudara Ishak tadi. Saya kata tolong bagi saya tahu di mana peristiwa itu berlaku. Dan saya kalau saudara menghantar gambar dan juga kiriman pada saya minta tolong satu saja, jelaskan di mana peristiwa itu. Dan siapa yang terlibat. Supaya siapa dapat memberi pencerahan untuk saya buat saya makan. Kalau hantar gambar begitu saya kadang-kadang gambar boleh berlaku tahun lepas, boleh berlaku di tempat lain. Tolong nyatakan, bukan saya niat saya untuk tidak menyantuni saudara, saya akan menyantuni. Sebab itu juga saya terima satu kiriman mula-mula di telefon saya, dihantar saya dalam notis dia beritahu bahawa dia ada cerita tentang anggota tentera kita yang duduk di bawah kolong, yang kononnya nak bantu oleh Kementerian Pertahanan, Persatuan Bekas Prajurit, menteri pun kata begitu. Orang waktu benda tu panas, menteri pun campur tangan. Tapi kabarnya masih lagi belum usai, belum lagi selesai masalah itu. Maka apakah bekas tentera yang begitu berjasa pada negara kita ni terpaksa kembali duduk di bawah kolong? Ini satu benda yang tak boleh kita terima, saudara. Tapi saya tak dapat penjelasan. Orangnya siapa, di mana tempatnya, peristiwa, sebab kabarnya dia dah dipindahkan daripada kolong itu ke tempat lain. Jadi rumah nak disediakan, rumah macam mana? Jadi penjelasan saya tak boleh nak beri penjelasan. Jadi akhirnya saya tidak mahu ruangan saya ini hanya sekadar sepintas lalu. Kalau dalam bahasa waktu zaman kewartawanan saya dulu, mesti in depth. Mesti ada penjelasan yang jelas supaya semua orang dapat tahu. Baik, saudara, itu
Saya mohon maaf saudara ya kalau saya terkasar bahasa sikit. Tapi bagi saya tetap akan menyantuni setiap masalah rakyat. Bagi saya siapa saja kalau salah tetap salah, kalau benar tetap benar. Tak ada niat saya untuk membela sesiapa saudara ya. Baik saudara. Tajuk politik kita malam ini, tajuk pencerahan kita malam ini adalah politik Melayu menuju negara yang gagal. It's a failed state. We are approaching the failed state. Jadi sebelum saya memberi pencerahan dengan tajuk menuju negara yang gagal, kita santuni dulu pantun Pak Nazir. Kita relaxkan sikit minda kita malam Sabtu ni. Mungkin mereka yang bekerja juga, mungkin besok tak kerja. Relax dulu saudara. Sebab tu pencerahan saya pukul 9.30 malam. Apa kata pantun Pak Nazir? Pak Nazir pun lama tak kirim pantun yang panas-panas. Nak cari yang empat patah perkataan Pak Nazir, 3 patah perkataan tak sedap nak diklemasikan. Tapi macam mana pun okey lah. Yang ni. Kata Pak Nazir, dia tiga patah perkataan. Bijak Pak Nazir ya. Kata Pak Nazir, abang buat joran lepas tanam padi. Kena pilih jiran, kenal hati budi. Jadi bila kita berjiran tu, tak kira lah apa kaum pun, apa bangsa pun, apa pegangan agamanya, kita kena kenal hati budi mereka. Jangan kita buat tak tahu, buat tak kenal. Jadi bila kita memilih jiran kita ni, kita mesti kenal hati budinya. Kemudian apa kata Pak Nazir lagi, ibu bakar dupa. Ini saya kata Pak Nazir ni hebat. Dupa cendana. Dupa tu adalah stangi. Ini bahasa Sanskrit, bahasa kita lama. Bahasa yang cukup indah. Terima kasih Pak Nazir. Itu ibu bakar dupa. Dupa tu stangi ya. Dalam tempat bara. Berjiran kena sapa, baru jadi mesra. Jadi kita ini nak tegur ni warga yang tinggal di kota, yang warga duduk di separuh kota, tengah kota, kota raya dan sebagainya. Kadang-kadang mereka tak kenal pun jirannya. Pagi keluar, balik malam. Siapa pun tidak. Jadi kalau boleh, siapa menyapa. Ingat kejiranan kita. Ya saudara. Terima kasih Pak Nazir atas kiriman. Baik saudara. Sebelum saya memberi pencerahan lagi, saya mesti mengingatkan saudara. Jadi mereka yang menyunting semula live saya dan masuk ke dalam channel YouTube ataupun dalam Instagram ataupun dalam Twitter, anda bertanggungjawab di atas setiap syutingan anda. Saya tidak tanggungjawab sebab saya tak tahu. Jadi sebab itu saya harap janganlah disunting saya punya ni, dipotong sana potong sini, tebuk semua tak jadi. Sebab saya ada dia punya susunannya. Dan jangan hanya mencari yang sensasi. I'm not the center of sensational. Saya memberi pencerahan, ini keadaan. Kadang-kadang saya menzahirkan sedikit kemarahan. Saya bukan nak kerat orang. Saya memberi pandangan saya berdasarkan pada kiriman yang saya dapat, berdasarkan pada intipati warga netizen saya ya. Jadi anda bertanggungjawab atas setiap suntingan. Saya tak tanggungjawab sebab saya tak ada kemampuan nak tengok satu persatu. Dan anda boleh berinteraksi dengan saya. Batuk Dema kata bukan gagal belum berjaya. Datuk Dema kata bergagal belum berjaya. Saudara Arifin Muhammad. Yes. Tak apa lagi lah, kita santus Saudara Arifin. Dalam keadaan sekarang ni, saya ingin minta kita santuni satu persatu. Jangan maki hamon. Gunakan bahasa yang baik. Kita gunakan bahasa yang baik supaya teman-teman kita yang tinggal di luar negara, mereka juga melihat, menonton apa-apa yang saudara komen ini keluar. Jadi mereka tengok. Saudara juga dapat melihat apa yang dikomen. Janganlah kita didik warga bangsa kita dengan bahasa-bahasa yang celupar, dengan bahasa-bahasa yang tidak sopan. Santunilah, kita jadilah warga negara bangsa, warga cinta damai yang penuh keharmonian. Saudara, baik. Saudara, sebenarnya saya ingin menzahirkan perasaan saya dan kurang senang saya melihat sudah ada wujud aktivis yang mahu mewujudkan demonstrasi. Jadi budaya demonstrasi ni saya ingat kalau boleh janganlah. Dalam keadaan kita terdesak begini, kita susah begini. Saya tahu anda mau melakukan unjuk rasa. Sebab katanya kalau Tan Sri Muhyiddin tak nak berhenti, mereka akan mengadakan demonstrasi besar-besaran. Saya kata bukan itu caranya. Kita warga cinta damai, kita santuni politik, cara politik. Bukan dengan kekerasan apa semua. Jadi kalau kita buat macam zaman-zaman reformasi dulu, itu waktu tu benda tu dah over. Sekarang ni kadang tidak sesuai langsung. Kerana kalau apabila kita ada unjuk rasa, kita berkumpul. Bila berkumpul, tentulah wabak virus corona ini bertambah lagi. Jadi saya mintalah teman-teman yang nak menganjurkan demonstrasi apa semua tu,
Apa kata kita berdemonstrasi melalui apa Facebook, kita berdemonstrasi melalui YouTube dengan menghantar kiriman. Kami tak setuju begini dan begini. Kan lebih seronok daripada kita berpanah apa semua. Akhirnya kita kena macam-macam lah akibat kesannya. Dulu kena belantan, kena dengan spray air gatal dan sebagainya. Saya rasa era reformasi itu dah over. Sabar dulu, kita cuba dulu kita santuni satu persatu saudara. Jangan saudara risau. Saya ingat pertama sekali kalau saudara umat Islam, kita ada Tuhan. There must be an end to the whatever happening. Apa-apa pun pasti ada akhirnya. Bila sampai waktunya, when we come to the last chapter of the book, suka tak suka kita akan tutup buku tu. Bila kita baca satu novel, buku sampai ke bab yang akhir, suka tak suka buku tu akan kita tutup. Jadi dalam keadaan begini, sabar saudara ya. Nah sekarang ni saya cakap terus terang bahawa saya melihat bahawa Yang Amat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin dan pimpinan dalam Kerajaan Perikatan Nasional, mereka sebenarnya berada dalam keadaan yang buntu. Dia orang kata sebab itu kalau saudara lihat perlantikan Yang Amat Berhormat lah sekarang sahabat kita Datuk Ismail Sabri, seolah-olah macam ada sesuatu niat dan sebagainya. Itu menunjukkan persepsi. Sebab kalau nak lantik, kenapa tak lantik dari awal? Kenapa last minute bila malam UMNO mengadakan mesyuarat Majlis Tinggi baru dilantik petang tu? Jadi rakyat melihat benda begini. Jadi warga mana pun bila dalam keadaan begitu, saya melihat respon daripada warga internet. Macam-macam mereka menyatakan bahawa ternyata dalam keadaan itu tidak mampu untuk mempertahankan keyakinan hakisan yang dialami oleh Kerajaan Perikatan Nasional ini begitu teruk. Dia panggil the trust deficit ataupun hakisan keyakinan saudara. Dan sekarang ni saya melihat rakyat ada 3 pilihan. Konon-kononnya lah yang saya baca-baca apa semua tu, ada 3 pilihan. Iaitu pilihannya sekarang ni Parti Pejuang Dr. Mahathir, he want to make comeback walaupun dia kata tak ada. Ataupun saya melihat tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia diam aja, tapi gerakan Parti Keadilan berterusan. Kemudian ada lagi itu Datuk Ismail Sabri dan the dark horse. Ini saya katakan the house kuda hitam ni yang dari belakang ni besar kemungkinan yang Muhammad Tengku Razili Hamzah. Ini keadaan saudara, kita tak boleh nafikan. Saya beri pencerahan, tapi bagaimanapun untuk Dr. Mahathir, saya rasa the end of the era. Tidak akan mampu lagi untuk menyantuni because kesan daripada Kerajaan Pakatan Harapan yang mengecewakan waktu itu. Jadi walaupun nak make comeback dengan Parti Pejuang, walaupun Parti Pejuang telah didaftarkan, saya tidak nampak ada kebangkitan yang begitu ketara. Tapi berhati-hati saya, sebab Parti Keadilan dia masih lagi kekal. Saya melihat anak-anak muda masih lagi menyantuni dan masih lagi menaruh harapan yang begitu tinggi. Warga Parti Keadilan dia tak lari. Saya nampak, yang saya lihat lah. Walaupun jumlahnya tak seramai warga UMNO. UMNO ramai. Tapi sekejap lagi saya akan bagi, jangan marah. Saya telah UMNO tak betul lah saya. Dan begitu juga dengan Datuk Ismail Sabri. Yang Amat dan Sri Ismail Sabri dah dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Tapi kalau berlaku sesuatu, katakanlah berlaku Tan Sri Muhyiddin berundur untuk beliau menjadi Perdana Menteri, saya tidak nampak ada jumlah kerusi yang boleh membantu beliau untuk memperolehi sokongan yang cukup. Sebab bila nak tebuh kerajaan, dia mesti ada sokongan di kalangan ahli-ahli dewan. Dan hari ini kedudukannya sekarang ni, parti, kalaulah beliau disokong oleh parti Perikatan Nasional, katalah ada lebih kurang 36. Lah semua UMNO sokong 40, baru 76. Campur Sabah dan Sarawak semua, baru ada lebih kurang 90, 80. Bagaimana pula dengan kedudukan Parti Pembangkang? Parti Pembangkang pun dalam keadaan sekarang ni, saya cakap terus terang, pun tak mampu juga. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun kena menerima hakikat. Saya cuba buat kajian dari segi jumlah kursi-kursi parlimen, ahli-ahli parlimen yang beliau ada, dia masih lagi kekal dengan 98. Tapi tak tahulah kalau daripada Parti Keadilan yang sudah keluar daripada keadilan masuk Perikatan Nasional patah balik, itu kemungkinan tu ada. Sebab dia number dia tak lari lagi, masih lagi 98. Itu yang paling banyak. Dan Tengku Razali kita tak tahu dari mana. Dan keyakinan saya tentulah mereka yang mahu melihat pembaikan ekonomi dan sebagainya, maka
meletakkan harapan yang begitu tinggi pada Yang Berhormat Tengku Razali. Saya melihat sekarang itulah ini keadaannya. Sebab Datuk Seri Zahid dia dah cakap awal-awal dia nak menyelesaikan diri dia tentang mahkamah. Begitu Datuk Seri Najib akan menyelesaikan apa sahaja perbicaraan. So bukan kata out of the contest, tapi saya harus memberi pencerahan. Ini gambarannya. Jika Tan Sri Muhyiddin mengundur diri. Dan sekarang ni kalau beliau bertahan pun, kalau berlaku persidangan parlimen dan sebagainya, dia mengalami hakisan keyakinan rakyat yang begitu teruk. Tak pernah berlaku dalam sejarah negara kita. Itu keadaannya. Ya saudara. Akhirnya sebab itu saya katakan bahawa apa yang berlaku pada tanggal 7 Julai tadi malam tu sampai pukul 12:03 apabila Datuk Seri Zahid Hamidi membuat pengumuman, membuat kesidang akhbar semua, saya mengatakan menang sorak Kampung Tegadai. Ini saya kata menang sorak Kampung Tegadai. Begitu juga dengan perlantikan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Memanglah teman kawan-kawan seronoklah suka. Tetapi akhirnya Kampung Tegadai. Sejauh mana you mampu bertahan? Sejauh mana Kerajaan Perikatan Nasional mampu bertahan? Dan UMNO pesir sendiri, dan bila buat pengumuman, Datuk Seri Zahid Hamidi buat kenyataan bahawa UMNO tarik sokongan. Tapi dalam waktu yang sama, tidak ada seorang pun ahli parlimen daripada UMNO yang keluar. Jadi ahli bawa akar umbi mula-mula bersorak. Yes! At last, akhirnya. Okey, tapi where are we? Kemana kita? Tak ada. Sebab itu saya melihat kiriman apa semua menzahirkan kekecewaan yang begitu ketara. Saya tak tahulah, terpulanglah pada ahli parlimen anda akan dihukum oleh rakyat. Kerana anda bagi ahli warga UMNO sendiri yang kecewa dengan tindak tanduk anda itu, anda juga akan dihukum dalam musim pilihan raya akan datang. Kalaulah UMNO menurunkan semua kembali anda ahli parlimen yang ada. Kecuali yang macam Datuk Jazlan, orang macam Tengku Razali, even Datuk Najib pun, okey, Datuk Zahid pun. Tapi yang lain macam mana? Mereka ini bila UMNO menurunkan kembali nama mereka sebagai calon dan mewakili UMNO untuk bertanding pilihan nanti, anda akan dihukum oleh ahli sendiri. Sebab ahli pun dah give up. Apa punya tur lah sekarang ni. Cakap sampai. Jadi akhirnya menang sorak Kampung Tegadai. Memang saya tahu banyak yang kecewa. Dan hari ini kalau saudara melihat daripada warga net, dalam internet apa semua, banyak yang mana pihak yang nak mempertahankan, dia pertahankan. Tapi berapa ramai? Warga yang kecewa terlalu ramai, saudara. Terlalu ramai. Jadi bagi saya lah, satu perkara lagi, mungkin saudara tak sedar. Seandainya Tan Sri Muhyiddin mengambil keputusan meletak jawatan, the entire cabinet, macam saya katakan semalam kemarin, seluruh ahli kabinet itu dengan sendirinya terbubar. Anda bukan lagi bergelar sebagai seorang menteri. Ini yang anda tidak faham. Betul, sekarang ni anda jadi menteri memang sedap. Ada pengiringnya, ada drivernya, gaji besar. Walaupun tak ada gaji, macam-macam lah kemudahan. Tetapi, jangan lupa, seandainya Tan Sri Muhyiddin menarik diri sebagai Perdana Menteri, maka anda dengan sendirinya gugur sebagai ahli kabinet. Ini jangan ingat bahawa okey, bila Tan Sri Muhyiddin berhenti, dia boleh pass the baton ataupun pergi pada Datuk Seri Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Tak boleh begitu. Sebab Tan Sri Muhyiddin mewakili Perikatan Nasional. Datuk Ismail Sabri mewakili UMNO. Dan sekarang ini dia tak boleh nak claim dia mewakili UMNO. Sebab UMNO sudah membuat ketetapan menarik sokongan pada Kerajaan Perikatan Nasional. Ini saya memberi gambaran supaya teman-teman semua faham. Jangan kita kata, oh gini kadang gini. Jadi bila dah jelas, okey keadaannya. Ini keadaan secara negara kita dalam keadaan sini. Jadi ahli-ahli parlimen ni sekarang ni saya lihat yang mewakili UMNO, saya pun hairan. Presiden dah bagi buat kenyataan. Dan sekarang Presiden kena balon teruk. Semua orang nak maki, hamun apa semua sebab kerana tak ada seorang pun ahli parlimen yang buat kenyataan, saya dengan ini menarik diri. Melainkan Datuk Jazlan. Macam kita salute Datuk Jazlan. Itu seorang pemimpin. Dia untuk menjadi seorang pemimpin saudara, you mesti berani membuat keputusan. Sama ada keputusan itu baik ataupun buruk, itu soal lain. A leaders must make decisions. A leaders must solve in crisis. Kalau pemimpin itu tidak membuat satu keputusan, dia bukan pemimpin. Baik, buruk seseorang pemimpin, dia mesti berani buat keputusan. Kalau dia tak berani buat keputusan, itu pemimpin yang bacol. Dan hari ini, UMNO sendiri pesik. Parti UMNO dah buat keputusan. Rakyat dah sambut, warga UMNO suka. Tapi anda tidak buat keputusan, anda mengecewakan mereka. Apabila anda menikus, jadi akhirnya timbul persepsi, timbul andaian, perasaan warga UMNO, dia orang tak boleh pakai lah.
Cakap aja berdegar-degar. Cakap, oh begitu, begini apa semua. Bila suruh tarik diri, tak ada. Sebab memikirkan, mula datang perasaan. Mereka memikirkan soal poket mereka. Mereka memikirkan soal tembolok mereka. Mereka memikirkan soal jawatan. Takut kehilangan jawatan. Kalau you mengikut kehendak UMNO, UMNO dah tarik, menteri pun kena berhenti lah. This is very simple narrative bagi saya. Bukan saya nak mempertahankan Datuk Zahid, tidak. Saya dapat kiriman dari teman-teman kata, Datuk, kenapa you pertahankan Zahid Hamidi? Saya tak mempertahankan. Saya kata, apa yang dilakukan oleh Presiden UMNO adalah menyantuni kehendak warga UMNO. 145 bahagian dah buat ketetapan, tak nak kerjasama. Kena tarik diri. Kemudian bawa pergi ke Majlis Tinggi Pensyuarat. Di janda baik. Dah buat ketetapan, tak terima apa jawatan pun ditawarkan untuk UMNO. Dah ada ketetapan. Bawa pergi ke Peribun Agong UMNO. Bertegur-tegur dalam mesyuarat dan dewan tu. Wih, kalau lepas masa Allahu Akbar, tak mau, tukar, tarik. Akhirnya Tok Mat berpesan, kau jangan jadi gajah, lalu ranting tak patah. Saya ulangi lagi. Saudara, jangan. Saya tak akan berhenti untuk menyatakan ini. Tok Mat dah kata, jangan sampai gajah lalu ranting tak patah. Dok silat pulut saja. Orang Melayu ni silat pulut saja. Well, ini yang terjadi. Dah umum tak ada kerjasama apa. Masih lagi. Saya bukan nak menghasut, tidak. This is the reality in politics. Semua wakil rakyat. Sebab akhirnya rakyat akan merasakan, ada pam. Dan dalam keadaan begini, saudara, ahli-ahli parlimen yang ada tu, biarlah saya dah cakap seseorang. Dan kumpulan yang nak jaga diri mereka, yang merasakan mereka akan hanyut dalam arus politik ini, kebangkitan rakyat, kebangkitan warga UMNO ni, dia dah rasa diri dah hanyut, dia akan cuba cari jalan. Mulalah timbul macam-macam persepsi, cerita itu, cerita ini, yang tukang karang-karang, yang tukang fitnah. Akhirnya bercelaru kita semua. Bercelaru habis UMNO ni. Sebab itu hari ini, sebenar-benarnya bila kita berhadapan, hari ini, Datuk Ismail Sabri dah Timbalan Perdana Menteri. Bila kata bahawa dia akan dengan adanya beliau sebagai Timbalan Perdana Menteri akan dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara berhubung dengan pandemik, virus corona. What happened now? Bertambah lagi. Akhirnya saya merasakan, saya minta maaf saudara, akhirnya saya merasakan the politician is a problem. The politic cannot solve. Masalah ini adalah masalah orang politik. Sebab mereka tidak mampu untuk menyelesaikan masalah COVID-19. They are the problem. Mereka adalah problem. So, bagi saya bersetuju. Kalau dulu yang orang Tuan Agung, dalam keadaan begini, habis cerita dulu. Shut up all the politician. Dan mereka berantakan sama sendiri yang menderita rakyat. Saudara, akhirnya hari ini Bloomberg melaporkan. Saya terkejut. Siang tadi saya berbual dengan satu orang pakar. Dia ni ada orang ternama dalam bursa saham di Kuala Lumpur. Dan juga ada 4-5 orang pakar-pakar ekonomis dan pakar-pakar strategi politik berborak. Okey. Lepas seorang berborak sambil minum kopi. Ya, saudara, memang salah lah saudara. Tapi curi-curi. Untuk saya nak dapatkan informasi untuk kita kongsi bersama. Baru tadi masa perbualan pagi tadi, dia kata Malaysia ni is going to be a failed state. Saya pun mungkin juga, saya kata kenapa? Because sekarang ni dia kata dari segi masyarakat ekonomi, masyarakat pelabur, masyarakat pedagang sudah hilang keyakinan terhadap kepimpinan negara. Ini masyarakat yang ada di bersekitar kota-kota besar dan di Kuala Lumpur. Sebab itu mereka membawa keluar pelaburan-pelaburan yang ada ke luar negeri. Dia kata seburuk-buruk macam Myanmar ke, seburuk macam Vietnam pun masih lagi mereka redha. Sebab di sana ada political stability. Kita di Malaysia ni tidak ada political stability. Sebagaimana yang dilafazkan oleh penyimpan besar Mohor Raja-Raja Melayu pada 16 Jun tadi, baginda Raja-Raja Melayu pun merasai bahawa mengatakan bahawa tidak ada kestabilan politik. Jadi kesannya tu melarat kepada ekonomi. Warga yang terjebak yang bergiat dalam sektor ekonomi merasakan dalam pasaran semua memang tidak keyakinan dan kita akan menuju ke garisan negara yang gagal, a failed state. Tapi waktu berborak begitu saya tengok juga dalam telefon saya cakap, brother, macam mana pula failed state ni? Tiba-tiba naik saham, pasaran saham Kuala Lumpur naik. Dia kata, you tak tahu.
You boleh bercakap lah, dia kata. Tapi kita, pemain kita tahulah sekarang ni, kebanyakan orang yang kaki judi besar-besar tu, dia pergi ke pusat pusat saham lah sekarang ni. Nak pergi ke Genting Highland dah tutup. Pusat-pusat judi dah tutup. Dah, semua tumpu pada bursa je. Ada turun naik lah, dia kata. Oh, mungkin lah kot, dia kata mungkin. Ada logikanya. Tetapi bagaimanapun, keseluruhannya, it's a fair state. Jadi saya selepas borak dengan mereka, balik ke rumah, buka internet, saya terkejut. Saya betul-betul terperanjat hari ni. Apabila Bloomberg, iaitu Bloomberg ni sebuah media ekonomi antara dunia yang diyakini oleh pemain-pemain ekonomi dunia, melaporkan Malaysia is at the edge of failed state. Astaghfirullahalazim, saya katakan. Ini saya bukan bohong. Ini kenyataannya bahawa kalau itu berlaku, saya tahu tak apa maksudnya failed state. Failed state-nya segala-galanya still tak boleh buat apa dah. Ekonomi kita tergencat, kehidupan rakyat berantakan. Yang saya berkali-kali saya kata, ketakutan saya kita tidak mempunyai cukup makanan. Ini keadaannya. We are going to be a failed state. Failed state bukan punca daripada rakyat. Jangan salahkan rakyat. Yang salah adalah pimpinan. Sebab itu saya kata, orang politik ni berhentilah. Anda tidak menyantuni kehidupan rakyat. Anda sibuk berpolitik. Orang ni kata begini, orang ni kata begini. Yang anda fikirkan masa depan politik anda. Yang anda fikirkan karier politik anda. Anda nak jadi menteri, anda punya pasal lah. Tapi bila anda dah berada di anjung kuasa sebagai menteri, okey, sepatutnya anda santuni rakyat. Yang kita minta sekarang ni, masing-masing dah jaga kementerian. Rakyat dah bagi kepercayaan. Saya tak nampak rakyat berantakan, walaupun ada mereka tak setuju. Warga yang daripada kalangan ahli-ahli parti keadilan, mereka tidak mengadakan unjuk rasa. Walaupun Pakatan Harapan dihancurkan. Dia tak ada pula mengamuk dekat rumah Azmin. Tidak. Mereka tengok what are you going to do. Yang nampak dalam gambar Azmin pergi ke Doha. Dalam kiriman gambar saya tengok, minum Doha, minum kopi pagi semua. Well, you senang lenang, rakyat hidup menderita. Hari ini masalah, contoh saya bagi contoh. Bakul makanan yang diberikan cukup ke untuk sebulan? Is it enough for 1 month? Satu bakul makanan yang ada nilai lebih kurang RM100. Dan itu pun untuk berapa orang? Kalau satu kawasan parlimen dapat 300,000, maksimum boleh dapat bagi adalah 3,000 bakul saja. Takkan dalam kawasan itu 3,000? Sekarang ni rakyat, saya cakap terus terang, macam saudara Isa hantar kat saya tadi lah. Saya tengok berbagai kaum. Dulu kita tengok dalam keadaan berantakan, memburu makanan. Ini orang Melayu ataupun India saya, ini tidak. Dengan warga daripada keturunan Cina pun berebut-rebut. Macam semut mengurungi gula. Dalam keadaan artinya rakyat susah. Ini betul-betul bukan saya bohong, saudara. Boleh tanya pada semua. Tanya pada penjual sayur, bertanya pada penjual ikan, bertanya pada yang buka kedai kopi, yang buka kedai makan lagi teruk. Hayya, ini macam matilah. Tengok dalam internet. Tak selesai. Bila keadaan tidak selesai begini, akhirnya mereka menyalahkan rakyat. Ini yang buat saya marah. Ada pula menteri mengatakan mana ada kerajaan gagal. Tak gagal apa, hari dia dah 9,000. What are you talking about, Mr. Minister? Anda bercakap apa ni? Janganlah tipu rakyat. Kita minta you tolonglah jaga rakyat. Rakyat susah. Sekarang ni betul. Kalau kamu kata nak bagi peruntukan untuk bantu rakyat, jangan fikir cukup. Anda sedap duduk, gaji besar. Anda ada segala-gala kemewahan. Tapi rakyat macam mana? Yang nak makan every day. Perut nak kena isi. Tembuluk rakyat semakin kering. Tembuluk anda semakin penuh. Ini masalahnya. Jadi dalam keadaan begini tentulah orang akan marah. Okeylah, saudara Ali Abdul Latif, ini semua salah atuk. Saya tidak mau menyalahkan sesiapa, saudara. Saya menyalahkan sebab itu saya kata politician is the person. Sebab itu saya cuba menghubungi Abang Muda Tengku Razil Hamzah. Dia kata, dia kata dalam keadaan sekarang ni, kalau mereka ikhlas, ini gambaran yang diberi oleh Abang Muda Tengku Razil pada saya. Dia kata kalau pemimpin itu ikhlas, dia menyayangi rakyat dia tak fikir apa saja, dia akan berfikir ke soal rakyat, insya-Allah boleh. Dan paling penting dia kata moral pemimpin itu paling penting. Tidak meletakkan kekayaan diri, tidak meletakkan nafsu diri dia. Moralnya adalah untuk membina rakyat, cari upaya dan sebagainya. Saya bukan kempen untuk Tengku Razali, tidak. Saya melihat keadaan begini, pemikiran dia bagi, acuannya, saya melihat beliau ikhlas.
Dia kata yang dia rusingnya dia melihat rakyat sekarang tak ada kerja. Daripada dulu 600,000, naik 800,000, naik 1.2 juta. Sekarang dah 2 juta orang tak ada kerja. Dan ini berlarutan, berterusan. Berterusan saja, bukannya terhenti setakat 1.5 juta. Ini tidak. The outflow yang tidak mempunyai pekerjaan semakin ramai. Jadi apa jadinya? Dia macam yang orang boleh tegur dia kata, nak bila buka jawatan kerani saja pun, dulu orang tak tahu, sekarang beribu minta kerja asalkan ada kerja. Dan akhirnya kesan daripada itu, jenayah meningkat. Apa kata tokeh ni supermarket Maidin? Nah, ini tokeh Maidin dia kata dia punya supermarket dia di mana-mana pun banyak kejadian jenayah mencuri. Dan yang dia sedihnya, mereka bukan mencuri peti TV, mereka bukan mencuri barang bernilai. Yang mereka curi adalah beras, yang mereka curi adalah makanan. Retinya terpaksa mencuri untuk hidup. So, anda jadi menteri ni sibuk bila dah okey lah, Datuk Seri Ahmad Syari dah lantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Carry on lah buat kerja. Ni gambar pergi sana pergi. No, kita nak tahu apa you punya perancangan ni. Sebab you yang jaga pasal COVID. Apakah virus corona meraihkan anda jadi Timbalan Perdana Menteri, maka attack semua rakyat. This is the problem yang kita hadapi sekarang saya. Ini lain tak ada. Mereka jadi menteri nak jaga diri sendiri. Attack sana, attack sini. Dan dari segi UMNO Persih, parti yang begitu menyantuni rakyat, saya lihat dalam keadaan sekarang tu mengambang. Kerana bila cakap presiden orang tak dengar. Apa artinya? Majlis Tinggi buat keputusan, Majlis Tinggi jelas tak mau kerjasama. Tapi menteri yang masa mereka bekerja di RC menyuruk diri menikus. Aku nak jaga poket aku lah. Aku menteri aku lah, aku timbalan menteri. Kalau aku berhenti ni, siapa yang dapat? Dan saya terdengar ada cerita mengatakan nanti kalau kita berhenti apa semua tu, berlaku runtuh kerajaan ini, maka akan naik Anwar Ibrahim. Itu yang mereka fikirkan. Saya hairan apabila mereka lain tak ada. Kalau berhenti Tan Sri Muhyiddin, mungkin ada Ismail Sabri. Kalau berhenti Tan Sri Muhyiddin, Anwar Ibrahim. Kalau berhenti Tan Sri Muhyiddin, Dr. Mahathir. Saya kata, apalah anda ni? Kita ada buku perlembagaan, brother. Perlembagaan kita jelas bahawa the absolute power, kuasa yang sebenar-benarnya untuk melantik seseorang Perdana Menteri itu ada di Istana Negara. Duli Yang Maha Mulia Ialah Perdana Agong is the person yang akan menentukan siapa bakal pengganti. Tak payah nak sebut lah. Kalau Agong nakkan Anwar Ibrahim, Anwar Ibrahim lah. Kalau Agong nakkan Tengku Razali, Tengku Razali lah. Kalau Agong nakkan Dr. Mahathir, Dr. Mahathir lah. Kalau Agong nakkan Datuk Ismail Sabri, Datuk Ismail Sabri lah. Siapa boleh? Ini adalah keputusan yang tak boleh sesiapa pun untuk untuk menafikan. Di bawah artikel 43 jelas tak ke? Di bawah artikel 43 saya baca lagi. Jemaah Menteri, perkara Jemaah Menteri. Yang di-Pertuan Agong hendaklah melantik suatu Jemaah Menteri untuk menasihatinya dalam perjalanan fungsinya. Ini perkara saudara 43. Saudara belilah buku perlembagaan yang menyatakan itu absolute power of the king. Tak ada lain. Dia boleh pilih daripada parti mana pun. Cuba saudara lihat. Bila berlaku langkah Sheraton, Tan Sri Muhyiddin daripada parti yang kecil, 6 orang aja boleh lantik sebagai Perdana Menteri. So jadi jangan kita pindahkan, kita ambil kuasa agung. Tak usah. Itu biarlah. Kita santuni apa saja titah tuanku. Ini keadaan saudara ya. Saudara SB Napiah tak boleh pakai dah politik ni bagi Perdana Agong. MP yang sokong PM tu berlagak. Tak heran pada saya sebenarnya betul. Kebanyakan menteri-menteri, kebanyakan ahli-ahli parlimen sekarang ni cakap tak supaya bikin. Cakap berdegar-degar. Saya tengok dalam Perhimpunan Agung UMNO. Kita dalam keadaan begini-begini. Bila Presiden buat keputusan, diam. Dan hari ini, lumatlah Presiden UMNO kena balon. Sebab itu, Yang Berhormat Datuk Seri Najib mengatakan, saya dah bagi tahu, saya orang parti, saya akan ikut kehendak parti. Parti dah buat keputusan, maka saya tarik diri. Itu Datuk Najib. Bagaimana yang lain? Yang kita dengar, Ketua Perhubungan UMNO Pulau Pinang berdiri teguh di belakang Presiden. Ketua Perhubungan UMNO Negeri Pahang berdiri teguh menyokong keputusan Majlis Tinggi. Ketua UMNO
Terengganu menyokong penuh, Ketua UMNO semua sokong. Tapi apa razaknya? Apa hasilnya? Akhirnya orang melihat UMNO ni gebang aja lebih. Saudara, saya marah ke? Saya warga UMNO. Saya marah apabila parti saya akan diperkecilkan oleh orang. Kita akan dipecacai oleh mereka. Nah, keadaan sekarang, suasana yang begitu tidak menyenangkan saya, dan boleh menggugat kita punya kepercayaan rakyat pada UMNO. UMNO dari dulu dan selamanya adalah untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Jangan kerana anda membela impian, anda nak jadi menteri, anda nak jadi kaya-raya. UMNO bukan ladang untuk anda membela kekayaan. UMNO bukan pasaran komoditi. UMNO tetap UMNO. Jadi kalau UMNO bisa ikutlah, kalau tidak jangan sokong. Tapi peringkat awal sokong, belakang tarik diri. Ini apa punya menterinya? Apa kelas lah? Minta maaf lah. Saya kata kadang-kadang lah. Apa mat teres apa ke yang ada dekat, kalau tadi di keteres lebih baik lah daripada setengah-setengah. Kadang-kadang kita bercakap ni geram saya. Ini saya bercakap memberi pencerahan tentang politik. Jadi bagaimanapun kita harus berlapang dada. Okey saudara, kita pertahankan UMNO. Soal apa nak berlaku pun akan datang, kita warga UMNO mesti bersatu padu. Pedulikan mana ahli parlimen yang kita tengok sengit sampai waktunya biarlah rakyat menghukum mereka. Kita bincang lagi malam esok. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.